Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Berjumpa lagi dengan Cikgu Rozi. Alhamdulillah masih diberi kesempatan dan peluang untuk meneruskan projek pembelajaran di rumah PDPR kita untuk subjek KVS pembuatan roti C03 penyediaan donat. Okey. Masih lagi aktiviti kerja yang ketiga, melaksanakan penyediaan donat dan fokus kita hasil pembelajaran hari ini cikgu harap anak murid semua dapat mengenal pasti kaedah mengadun dough donat. Kali ini kita nak belajar tentang dough span. Dalam pelajaran ataupun sesi PDPR kita sebelum ini kita dah belajar dough terus. Hari ni kita nak belajar satu lagi kaedah penyediaan mengadun dough iaitu dough span. Okey, ini yang kita dah belajar. Dough terus kita dah belajar kelas sebelum ni. Hari ni kita nak belajar kaedah dough span. Okey, apa yang dimaksudkan dengan dough span? Kita nak tahu kan? Hari tu kita belajar dough terus ataupun straight dough method. Hari ni kita nak belajar sponge method pula. Okey, kaedah span untuk menyediakan dough donat terdiri daripada dua peringkat. Okey, dua peringkat. Kalau dough terus hari tu, dia sekaligus. Maknanya satu peringkat sajalah. Yang dough span, dua peringkat. Sebab tu kita kata dough terus tu dia lebih mudah. Yang ini dia lebih susah sikit sebab dia ada dua peringkat. Okey, dan dough span menggabungkan starter dough dengan bahan-bahan lain. Okey, dia ada starter dough. Okey, pada peringkat pertama, pada peringkat pertama, cikgu kata tadi dough span dia ada dua peringkat. Peringkat pertama, sebahagian selepas kita timbang semua kan, kita dah buat dah mise en place, kita dah sediakan bahan, kita dah sukat semua. Peringkat pertama, kita campurkan sebahagian tepung, bukan semua. Kaedah dough terus kita campur semua. Tapi kalau untuk dough span kita ambil sebahagian saja tepung, sebahagian saja air dan sebahagian bahan lain kita campurkan untuk membentuk dough lembut dan seragam yang dipanggil span. Okey. So peringkat pertama adalah kita nak menyediakan span. Okey. Dan selepas itu span akan direhatkan dan akan menjalani proses fermentasi ataupun proses pengembangan selama lebih kurang 4 jam. Lama. Okey. So untuk dough span ni kita sediakan dulu span, kita biarkan dia berehat, proses fermentasi berlaku lebih kurang 4 jam. Okey. Tapi cikgu dah bagi tahu 4 jam ni bukan semestinya 4 jam. Dia bergantung kepada banyak faktor, tapi lebih kurang 4 jam. Mungkin lebih lama, mungkin lebih singkat. Dan selepas itu, bila kita dah rehatkan dia pada peringkat pertama, pada peringkat kedua, kita masuk peringkat kedua, span tadi yang dah direhatkan pertama kali akan dicampurkan dengan bahan yang tinggal. Ingat masa peringkat pertama tadi kita ambil sebahagian tepung, sebahagian bahan semua kan. Ada baki. So, selepas berlaku proses pengembangan ataupun fermentasi kali pertama, dia dah jadi span, kita akan ambil span itu dan kita campurkan dengan baki bahan yang tinggal, baki tepung, baki susu tepung, baki air, baki lemak, semua tu kita akan campurkan dengan yang peringkat pertama tadi yang dah jadi span. Okey. Dan pada peringkat ini, pemprosesan dough dan fermentasi dilakukan sekejap. So, kita proses dough itu, kita campurkan tu tak lama dan kemudian kita buat sekali lagi proses fermentasi. Kita biarkan dia rehat, kita biarkan dia kembang, tapi untuk fermentasi kali ni, tempoh masanya lebih sekejap. Kalau tadi 4 jam, yang kali kedua ni, tak sampailah 4 jam, tak lama sangat macam yang kali pertama tu. Okey. Dan selepas proses fermentasi kali kedua tu, dough akan ditimbang dan dibentuk sama macam dough terus juga, ikutlah berat berapa yang kita nak bergantung kepada jenis ataupun bentuk donat yang kita nak buat. Dan selepas dibentuk, sekali lagi
proses fermentasi berlaku. Okey, yang tadi tu 2 kali fermentasi. Dough terus 2 kali fermentasi. Tapi kalau dough sponge 3 kali fermentasi. Okey, so selepas bentuk, selepas timbang, selepas bentuk, kita akan rehatkan donat tadi, donat yang dah siap dibentuk sekali lagi, dan selepas itu barulah kita goreng ataupun bakar donat tu. Suka kita lah, kita nak goreng ataupun bakar. Okay, dan selepas itu kita buatlah kemasan dia ataupun kita nak buat hiasan, terserah pada kita. Okay, so ini cikgu dah sediakan peta Aiting, peta alir yang menunjukkan prosedur dough sponge. Yang ini lagi nampak lebih mudah. Okay, sebab dia dalam bentuk aliran. Okey, yang pertama mencampurkan bahan tapi bukan semua. Okey, bukan semua bahan kita campurkan. Kalau dough terus campur semua bahan, yang ini tak campur semua bahan. Kemudian fermentasi kali pertama, okey, kemudian dia dah jadi sponge. Kemudian bila dah jadi sponge, kita akan campurkan bahan baki tadi ke dalam adunan sponge selepas proses fermentasi. Kemudian kita biarkan dia kembang, berlakulah proses fermentasi kali kedua. Okey, biarkan dia kembang. Dan kemudian kita akan membentuk donat ikut cita rasa kita nak buat donat apa. Donat cincin ke, donat long john ke, donat apa lagi? Donat pintal ke, ataupun donat berinti ke. Terserah, kita bentuk donat dan selepas itu berlaku lagi proses fermentasi kali ketiga. Kemudian barulah kita boleh goreng ataupun bakar donat kita. Okay, so nampak dia punya peta aliran tu dia lebih panjang. Okay, lebih banyak step dia. Kalau dough terus dia ada 2 kali fermentasi saja. Tapi kalau untuk dough sponge dia ada 3 kali sebab dia ada 2 peringkat. Okay, so yang ini dia lebih leceh sikit. Tetapi dia ada kelebihan lah. Okay, so apa kelebihan dough sponge? So dough sponge ini dia akan memperbaiki isi padu, tekstur dan hayat penyimpanan donat. Okay, so dia lebih gebu dan juga dia lebih tahan lama. Dan kemudian dia memperbaiki aroma. Okay, sebab dia fermentasi tu dia lebih lama, so aroma dia lebih sedap, lebih menarik hatilah. Okay. So itu sajalah yang kita nak belajar tentang dough sponge. So kedua-duanya ada kelebihan dan juga ada kekurangan sebenarnya. Tapi kalau ditanya mana satu yang lebih baik, sebenarnya bergantung pada kita. Dan mana satu lebih baik dia bergantung kepada donat yang macam mana yang kita nak buat. Okey, kalau donat yang soft punya kita lebih sesuai gunakan yang straight punya dough terus. Tapi kalau yang artisan punya lebih sesuai kita gunakan dough sponge. Okey, so itu saja untuk hari ini. Terima kasih kerana sudi mendengar. InsyaAllah kita jumpa lagi selepas ini untuk sambungan pembuatan donat, penyediaan donat. Sehingga itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.